Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama saya Cikgu Yus dalam Celoteh Kimia bahagian keempat. Hari ini Cikgu nak bawakan satu soalan yang sangat menarik yang sering ditanya oleh pelajar, bagaimana nak jawab soalan pemindahan elektron pada suatu jarak. Jadi Cikgu ambil satu soalan daripada Negeri Selangor ni untuk kita bincangkan bagi slot kali ini ya. Jadi untuk soalan ni kita lihat rajah 5 menunjukkan susunan radas bagi tindak balas antara larutan ferrum 2 sulfat dan larutan kalium manganat 7 berasid. Jadi pelajar, apabila pelajar melihat soalan pemindahan elektron pada satu jarak, pastinya akan menggunakan dua ejen. Satu ejen pengoksidaan, satu ejen penurunan. Jadi yang pertama, pelajar kena kenal pasti yang mana satu bertindak sebagai ejen pengoksidaan, yang mana satu bertindak sebagai ejen penurunan. Jadi cikgu nak pemudahkan, alhamdulillah atas bimbingan Cikgu Zul yang sudi berkongsi idea bagaimana nak memudahkan pelajar mengingat ejen pengoksidaan dan penurunan dan bagaimana nak jawab soalan ini dengan lebih mudah. Saya akan kongsikan dengan pelajar di sini ya. Jadi biasanya pelajar akan lihat kat sini ya, ada perkataan berasid. Kadang-kala ada perkataan air, sebab air di sini kadang-kadang air bromin ataupun satu lagi adalah air klorin. Di sini selain daripada larutan kalium manganat 7 berasid, kita ada satu lagi iaitu larutan kalium dikromat 6 berasid. Perkataan asid, berasid ataupun air ini memudahkan pelajar mengingat ya. Jadi ini di sini adalah ejen pengoksidaan. Biasanya ini adalah antara ejen pengoksidaan yang sering digunakan dan kalau satu soalan tu dia dah keluarkan contohnya larutan kalium manganat 7 berasid, mungkin soalan akan tanya tuliskan larutan lain yang boleh menggantikan larutan kalium manganat 7 berasid. So pelajar ada pilihan, pelajar boleh tulis air bromin, air klorin. Kalau di sini pelajar dah tahu ejen pengoksidaan, pastinya larutan ferrum 2 sulfat. Biasanya untuk satu lagi bahagian ni dia larutan saja, dia tak ada perkataan berasid lah. Di sini adalah ejen penurunan. Okey, ini adalah ejen penurunan. Bila kita dah tahu ejen pengoksidaan dan penurunan, ini akan membantu kita, memudahkan kita untuk menjawab soalan pemindahan elektron pada suatu jarak. Tak kira lah dia guna ejen yang mana satu ya. Jadi larutan ferrum 2 sulfat. Dan selain daripada larutan ferrum 2 sulfat, kita boleh gunakan larutan kalium iodida ataupun larutan kalium bromida. Jadi pelajar ingatlah contoh ni, ingat 1-2 contoh ejen pengoksidaan dan ejen penurunan yang biasanya digunakan. Okey, bila pelajar dah tahu ejen pengoksidaan dan penurunan, dia akan memudahkan lagi pelajar untuk menjawab soalan ini. Kita bagi ni lah, red cat. Ni pun Cikgu Zul juga ya yang kongsikan maklumat ataupun kongsikan idea macam mana nak memudahkan cara and then kita ada ants, ox dan juga fat cat. Apa benda ni cikgu akan terangkan sebentar lagi. Okey, apabila kita dah tahu ejen pengoksidaan dan ejen penurunan, kita akan mudah untuk mengenal pasti yang mana satu tindak balas pengoksidaan berlaku dan yang mana satu tindak balas penurunan akan berlaku. Jadi di sini apabila larutan kalium manganat 7 berasid adalah ejen pengoksidaan, maknanya tindak balas yang berlaku di sini adalah tindak balas penurunan. Dia terbalik kan, dia twist. Di sini ejen penurunan, maknanya yang berlaku di sini adalah tindak balas pengoksidaan. Okey. Kemudian selepas itu kita akan pergi kepada, jadi kalau lihat ringkasan di sini, red cat maknanya reduction cathode. So di sini adalah cathode. Di sini adalah cathode. Pelajar tulislah cathode. Kemudian ants ox adalah anode oxidation. So di sini adalah anode. Okey, dia akan mudahlah pelajar. Soalan tanya, kita kena menganalisis apa saja maklumat yang kita dapat daripada soalan. So ini adalah stimulan Kalau jawab soalan berkaitan dengan sel elektrolisis, sel kimia ni, memang pelajar kena banyaklah menulis dahulu untuk dapatkan idea. So sekarang dah tahu anode dan kathode. Fat cat ni apa pula? Fat ni adalah flow of electron.
Okey, ataupun elektron flow dari mana? From anode, okey, to cathode. So anode to cathode. So pelajar buat je macam ni. Jangan risau. Soalan tak tanyalah cikgu. Tak apa. Ini akan memudahkan pelajar untuk menjawab soalan jika ditanya. Dan tak akanlah berlakunya kesalahan lagi. So, harap dapat idea penerangan cikgu ni. Okey. Kemudian, kita barulah lihat soalan. Okey, kita lihat soalan. Okey, ni soalannya. Soalan yang pertama adalah, apakah fungsi asid sulfurik cair? Okey, pelajar. Asid sulfurik cair ni semua pelajar tahu. Okey. Sebab ianya adalah kebanyakan pelajar kesilapan di sini apabila pelajar menulis fungsi asid sulfurik cair adalah titian garam. Titian garam. Apa fungsi titian garam itu sebenarnya? Jadi jangan salah tulis jawapan Membenarkan ion mengalir melaluinya. Satu markah lengkap. Okey. Kalau yang lain tu jawapan lain. Sebab pelajar kena tahu ada setengah soalan tu markahnya satu, kita memang nak jawapan yang memang tepat. Ada beberapa pilihan jawapan tapi kita nak yang paling tepat. Okey. Jadi fungsi asid sulfurik cair bukanlah sebagai titian garam, tetapi kita nak tahu apa fungsi titian garam itu, iaitu membenarkan ion-ion mengalir melaluinya. Kemudian nyatakan perubahan warna larutan kalium manganat 7 berasid. Okey, tadi cikgu ada bagi tahu juga. Contohnya kalau di sini larutan kalium manganat 7 berasid, warna ungu bertukar kepada tidak berwarna. Sebelum dan selepas tu mesti dinyatakan. Okey, kalau kita guna larutan kalium dikromat 6 berasid. Okey, apa warnanya? Warna jingga kepada warna hijau. Okey, jadi ini pula berlakunya perubahan warna daripada warna hijau kepada warna perak. Perubahan warna pada setiap ejen, sama ada ejen peroksidaan ataupun ejen penurunan, pelajar kena tahu. Okey, ini sangat pentinglah, dia membantu pelajar sebenarnya. Kemudian kita lihat, hitungkan nombor pengoksidaan mangan dalam ion manganat 7. Okey, mangan dalam ion manganat 7. Hitung. Pelajar, dia minta pelajar hitung. Okey, tapi sebenarnya kalau pelajar yang very smart, dia dah tahu dah kat sini ni ada tulisan Roman ni. Okey, markahnya pun 1. Maknanya kalau misalnya pelajar tu memang dah nampak tambah 7, dia pun tulis. Tapi seterusnya tulis tengah persamaan elektrod, persamaan di elektrod karbon Y. Yang ini sebab karbon Y ni lah. Jadi sebab itu pelajar kena tahu tadi, sebab kena hitung ion mangan dalam ion manganat 7. So pelajar dah dapat tambah 7. So yang ini ni pelajar kena tahu. Jangan tak ingat pula ni MnO4 tolak ni. So pelajar akan tulis persamaan ni. Macam mana pula nak panjangnya cikgu, macam mana nak hafal. So yang ini pelajar kena tahulah. Ini pun saya dapat idea daripada kawan saya, cara nak hafal man bersama 4 orangnya ditolak pinangan, menghancurkan 8 hati. Okey, dan juga meremukkan 5 emosi. Man perlu mandi dengan 4 badi air bunga. Cara macam-macam lah awak nak hafal kan. Yang penting betul. Okey, kemudian huraikan secara ringkas ujian kimia untuk menentusahkan kation yang terhasil dalam larutan pada elektrod karbon X. Yang ini untuk karbon X ni. Macam mana kita nak menentusahkan? Tadi sebab itu cikgu dah bagi tahu, pelajar kena tahu perubahan warna daripada hijau ke perang. So that's mean kita mula-mula guna larutan ferrum 2 sulfat, warna hijau. So bila dia dah bertukar perang, maknanya dia dah bertukar kepada ion ferrum 3. Ion ferrum 3. Jadi sekarang kita diminta untuk menentusahkan kation tersebut. Jadi pelajar, awak lihat di sini markahnya 2. Tapi kita mestilah ada orang kata, takkan nak buat ujian tu tiba-tiba saja kan, takkan terus nak masukkan reagen. Jadi kita ambil, maknanya kalau kita lihat yang ni, titiskan larutan pada elektrod X ke dalam tabung uji. Itu mukadimah lah.
Kalau kita nak deskripsi markah. Tapi ini adalah cara yang betul. Apa-apa pun kita masukkan dalam tabung uji dulu ya. Kalau markah ada 2 ke, markah ada 3 ke, pelajar masukkan dulu bahan kimia yang kita nak buat ujian pengesahan tu ke dalam tabung uji. Kemudian tambahkan larutan natrium hidroksida sehingga berlebihan. Ataupun mungkin ada nak kata tambahkan larutan natrium hidroksida sedikit demi sedikit diikuti secara berlebihan. Okey, poin awak ada di sini ya. Poin yang pertama di situ. So, what is your observation? Kita ada mendakkan perak terbentuk. Okey, mendakkan perak ni tidak larut dalam larutan natrium hidroksida berlebihan. Ini mengesahkan ion ferrum 3 hadir. Okey, biasanya kita susuli dengan kesimpulan, okey, ataupun inference lah di sini. Berdasarkan pemerhatian kita sahkan bahawa ion ferrum 3 hadir. Ini adalah cara yang betul bila kita nak menulis huraian bagi ujian kimia. Kita mesti ada step, kita mesti ada material, kita mesti ada observation, kita mesti ada inference. Jadi tak kisahlah markahnya 2 ke 3, kalau cara yang betul tu pelajar jangan risau, mesti markah penuh. Tapi mesti betul lah, janganlah dia minta ujian pengesahan ion ferrum 3 pelajar bagi ion kumpulan 2 pula ya. Kena tahu nak buat ujian pengesahan ion ni, ion yang mana satu. Yang ini tadi pun cikgu dah bincangkan bahan lain. Biasanya dia akan tanyalah, kalau bukan bahan lain untuk larutan kalium manganat 7 asid, dia tanya pula larutan ferrum 2 sulfat. Cikgu dah beritahu tadi, selain daripada larutan kalium iodida, kita boleh guna larutan kalium bromida. Baiklah pelajar, soalan ini sangat menarik untuk pelajar jawab jika pelajar faham konsepnya. Untuk soalan pemindahan elektron pada satu cara ini sangat mudah dan pelajar boleh dapat skor yang tinggi. Itu sahaja daripada saya untuk sesi kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi pada bahagian yang seterusnya. Assalamualaikum.